Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada student-student cikgu yang berada di atas talian. Assalamualaikum Fatin, Ain Rabiatul dan juga um, Ayuni. Waalaikumsalam. Walaupun kelas kita ni ada 3 orang je, saya tak tahulah mana yang lain. Mungkin tak bangun tidur lagi. Okay, nak buat macam mana? Cikgu tak boleh buat apa-apa lah. Okey. Sebab sekolah dah susun jadual tapi ramai sahabat-sahabat kamu tidak ikuti ni, nak buat macam mana? Mungkin ada masalah dan sebagainya. Tapi cikgu percaya ni bukan masalah apa ni lambat tak lagi ni. Itu aja. Okey, disiplinnya sebenarnya. Okey, baiklah pelajar-pelajar, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, pelajaran kita pada hari ini dirakam untuk tujuan penambahbaikan, insya-Allah. Baiklah pelajar-pelajar sekalian yang ada atas talian, dalam Telegram cikgu dah upload pelajaran bab 5 iaitu topik sistem ahli, dan cikgu harap anda semua belajar topik tersebut sebab cikgu tak nak ulang lagi. Kalau cikgu ajar pun topik tersebut untuk kelas awak sama je kaedahnya, samanya bahannya. Jadi awak lihat topik tersebut seperti yang cikgu muat naik dalam grup Telegram. Jadi sistem ahli itu, video pelajaran sistem ahli itu sebenarnya rakaman video daripada kelas 5 IR. Oleh sebab itulah pada hari ini cikgu akan sambung pelajaran bab 5 bagi topik pakatan murni. Baiklah pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks bermula dengan halaman 119. Okey, yang ada tu murid atas talian, okey, pastikan buku teks bersama dengan anda, rujuk halaman 119. Okey. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian, cikgu akan kongsikan kandungan isi pelajaran tentang pakatan murni. Jadi lihat skrin masing-masing, insya-Allah. Baik, cikgu akan kongsikan slide pelajaran tersebut. Okey, lihat skrin masing-masing. Okey. Pakatan murni ialah usaha semua kaum di tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Setiap kaum mempunyai tuntutan masalah dan pakatan murni merupakan jalan untuk menyatupadukan pelbagai kaum. Tahukah anda, apakah usaha-usaha pakatan murni yang pernah dilakukan oleh para pemimpin bangsa sebelum merdeka? Bagaimanakah reaksi masyarakat berbilang kaum di tanah Melayu terhadap pelbagai pakatan murni yang pernah dianjurkan? Apakah pula hasil pakatan murni ke arah kemerdekaan? Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid akan dapat menyatakan maksud pakatan murni, menghuraikan usaha-usaha pakatan murni pra-perikatan, merasionalkan pakatan murni sebagai pendekatan terbaik dalam pembinaan negara dan bangsa. Baiklah pelajar-pelajar, pelajaran kita pada pagi ini insya-Allah kita akan belajar tentang maksud pakatan murni, itu yang pertama. Manakala yang kedua kita akan belajar usaha-usaha pakatan murni pra-perikatan, dan yang ketiga kita mempertimbangkan pakatan murni sebagai pendekatan terbaik dalam membina negara bangsa kita yang merdeka. Baiklah, cikgu teruskan dengan isi utama pelajaran iaitu maksud pakatan murni. Pakatan murni pra-perikatan. Beberapa usaha mengadakan pakatan murni dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan.
Antaranya ialah penubuhan CLC atau jawatan kuat. Okey, maafkan cikgu. Yang ini adalah yang kedua, usaha. Okey, cikgu ulang balik maksud Pakatan Pengenalan. Murni. Pendekatan terbaik dalam pembinaan negara dan bangsa. Okey, terus pergi ke konsep. Pakatan Murni Pra-Perikatan. Okey, pelajar-pelajar sekalian Baik, rujuk buku teks masing-masing. Okey, rujuk buku teks masing-masing Cikgu kongsikan buku teks anda. Okey, cikgu kongsikan buku teks. Okey. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Okey, rujuk buku teks halaman 119. Okey. Baik, di situ ada maksud Pakatan Murni, pelajar-pelajar Okey, jadi Pakatan Murni bermaksud, okey, buat catatan. Okey, Pakatan Murni bermaksud okey, usaha semua kaum okey di tanah Melayu untuk menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Jadi Pakatan Murni ni adalah usaha semua kaum di tanah Melayu, terutama kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India dengan menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Jadi ke arah kemerdekaan negara, jadi British nak rakyat di tanah Melayu yang pelbagai kaum perlu bersatu. Kalau tidak bersatu, British tidak akan memperkenankan kemerdekaan negara. Untuk maklumat pelajar-pelajar Jadi itu sebabnya pemimpin-pemimpin kaum di tanah Melayu melaksanakan Pakatan Murni untuk merealisasikan kemerdekaan negara. So Pakatan Murni ini ialah usaha semua kaum di tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Okey, baik, sebab setiap kaum ni mempunyai tuntutan dan masalah yang sendiri. Okey, orang Melayu ada tuntutannya sendiri, orang Cina ada tuntutannya sendiri, orang Cina ada tuntutannya sendiri. Orang Melayu contohnya dia nak bahasa Melayu ditegakkan sebagai bahasa kebangsaan. Okey, hak-hak keistimewaan Melayu dikekalkan. Orang Cina pula nak bahasa ibunda mereka dipelihara, sekolah Cina dikekalkan. Okey, tapi dalam masa yang sama ingin menjadi warga negara. Begitu juga dengan orang India. Jadi setiap masalah dan tuntutan ini perlu ada jalan penyelesaiannya. Jadi jalan penyelesaiannya ialah tak lain tak bukan dengan melaksanakan Pakatan Murni untuk menyatupadukan pelbagai kaum. Okey, itulah maksud pelajar-pelajar Pakatan Murni. Ya, cikgu ulang balik, maksudnya ialah usaha semua kaum di tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Okey, baiklah. Baik, kita teruskan dengan pelajaran yang kedua iaitu Pakatan Murni Pra-Perikatan. Okey, di sini kita akan belajar langkah-langkah Pakatan Murni. Jadi untuk itu cikgu tunjukkan slide pelajaran tadi. Okey, sebentar Okey, baiklah. Jadi ini ialah langkah-langkah dalam Pakatan Murni Pra-Perikatan. Okey. Pakatan Murni Pra-Perikatan. Beberapa usaha mengadakan Pakatan Murni dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan. Antaranya ialah penubuhan CLC atau Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, JHAK. Idea Dato' Onn Jaafar membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Penubuhan Parti Kemerdekaan Melaya atau IMP oleh Dato' Onn Jaafar.
penubuhan persidangan kebangsaan untuk mengurangkan perasaan perkauman dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu, penganjuran konvensyen kebangsaan bersama MCA UMNO untuk membentuk parti perikatan. Okey, baiklah. Klik maju untuk meneruskan pembelajaran. Okey, baik. Itulah tadi slide tentang langkah-langkah Pakatan Murni Pra-Perikatan. Baik, mengapa dinamakan sebagai Pra-Perikatan? Kita fahamkan dulu. Okey. Pra-perikatan ni bermaksud sebelum perikatan. Maksudnya sebelum parti UMNO, parti MCA bergabung membentuk parti perikatan. Itulah maksud Pakatan Murni Pra-Perikatan. Baik, jadi untuk langkah pertama Pakatan Murni ialah UMNO dan MCA berunding dengan menubuhkan satu jawatan kuasa yang dinamakan sebagai CLC. Okey, lihat halaman 120. Okey. CLC atau dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey. Jadi dalam CLC ini ada dua parti yang utama, iaitu UMNO untuk Parti Melayu, MCA untuk Parti Cina. Pemimpin UMNO Dato' On Jaafar, pemimpin Cina Tan Cheng Lock. Jadi dua parti ini berunding dalam jawatan kuasa yang dikenali dengan nama CLC atau jawatan kuasa hubungan antara kaum. Baiklah, okey. Jadi cikgu dah terangkan sebelum tadi iaitu maksud Pakatan Murni, setiap kaum ada tuntutan dan masalahnya tersendiri. Jadi dalam CLC ini, dalam rundingan CLC ini, UMNO dan MCA berunding, okey, untuk mencari jalan penyelesaian dalam menyelesaikan tuntutan masing-masing. Jadi hasil rundingan UMNO dan CLC dalam rundingan tersebut, hasil rundingan UMNO dan MCA dalam rundingan tersebut, maka inilah hasilnya. Cuba tengok halaman 120. Okey, nampak? Jadi hasilnya ialah penubuhan RIDA, Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA. Okey, tujuan utama penubuhan RIDA ialah untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar. Okey, pelajar-pelajar, ini sangat menarik untuk kita bincangkan bersama. Okey, cikgu highlightkan dulu. Memajukan ekonomi, memajukan pendidikan masyarakat luar bandar. Baik. Okey, cikgu beritahu apa yang berlaku dalam rundingan tersebut antara UMNO dan MCA. Baik, UMNO menyatakan dalam rundingan tersebut bahawa orang Melayu sangat ketinggalan dalam bidang ekonomi. Jadi orang Melayu berikan alasan British tidak langsung membantu kaum Melayu untuk bergiat dalam sektor ekonomi moden. Sebaliknya, pendatang seperti orang Cina dan India dapat peluang untuk bergiat dalam ekonomi moden. Dan itu sebabnya ramai orang Cina terutamanya menguasai bidang ekonomi. Tidak heranlah orang Cina dahulunya pelombong, kini bertukar profesion menjadi kepada peniaga-peniaga yang tinggal di bandar. Begitu juga dengan orang India. Orang India sebelum ini dia bekerja di ladang-ladang getah, tetapi akhirnya orang India ni berkhidmat dalam sektor kerajaan seperti peguam, pegawai-pegawai kerajaan. Apa jadi kepada orang Melayu pada waktu yang sama? Orang Melayu masih kekal dan sebagai petani di kampung yang tidak dimajukan. Jadi menyebabkan orang Melayu terus ketinggalan dalam sektor ekonomi moden. Inilah yang diberitahu, dinyatakan dalam rundingan tersebut. Jadi orang Cina yang mewakili parti MCA pun menyatakan hasrat mereka, tuntutan mereka. Mereka sebenarnya ingin menjadi warga negara tanah Melayu. Jadi terhasillah satu tolak ansur buat kali pertama dalam sejarah negara antara Melayu dengan Cina.
Jadi sebelum ni Melayu dan Cina tidak pernah bekerjasama kerana ada sentimen perkauman, kerana jurangnya besar. Jadi inilah kali pertama orang Melayu dan orang Cina tolak ansur ataupun ada kerjasama politik. Jadi terhasillah RIDA. RIDA ni Lembaga Pembangunan Industri Desa khusus untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar. Luar bandar ni Melayu. Jadi MCA setuju. MCA setuju. Bila UMNO menunjukkan data ramai orang Melayu bekerja sebagai petani yang tidak dimajukan British, orang Cina setuju. Okey, jadi orang Cina pun dengan semangat tolak ansur, okey, setuju bahawa RIDA ni untuk orang Melayu. Dan sebagai orang kata bukti kerjasama orang Melayu pula, okey, orang Melayu setuju dengan kerakyatan negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Nampak tak poin pertama dan poin kedua? Ini bukti bahawa kerjasama politik ataupun tolak ansur berlaku antara orang Melayu dan orang Cina melalui parti UMNO dan MCA. Nampak? Okey, saling tolak ansur antara satu sama lain. Orang Cina MCA setuju dengan RIDA untuk memajukan orang Melayu pula setuju dengan kerakyatan negeri kepada imigran yang lahir di tanah Melayu. Jadi dua-dua parti ini yang mewakili kaum Melayu dan Cina ada kerjasama politik, setuju, ada sifat tolak ansur antara satu sama lain. Ini adalah titik penting dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CRC. Baik, hasil rundingan CRC yang ketiga ialah pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai. Mula-mula peringkat bandar dulu, lepas peringkat bandar peringkat negeri, lepas peringkat negeri peringkat majlis perundangan persekutuan. Begitu. Jadi ini adalah satu usaha yang murni yang mana pilihan raya ini akan membuktikan kerjasama kaum ini mendatangkan kejayaan yang lebih besar untuk membina negara yang bangsa yang merdeka. Baik. Baik, langkah kedua. Tadi langkah pertama. Langkah kedua, Dato' Onn Jaafar iaitu pengasas UMNO, beliau bercadang membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. Namun beliau dikecam hebat kerana ramai orang Melayu tak nak mengubah struktur UMNO. Sebab UMNO untuk orang Melayu, mengapa pula kita nak buka keahlian kepada orang bukan Melayu? Jadi akhirnya Dato' Onn Jaafar dikecam dengan hebat dan beliau meninggalkan UMNO, seterusnya menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ataupun IMP dalam bahasa Inggeris. Jadi itu sebab langkah ketiga ialah Parti IMP. Parti IMP ini ialah parti yang berasaskan berbilang kaum, terbuka pada semua kaum untuk menyertainya, yang mana perpaduan merupakan asas parti tersebut. Namun begitu, parti itu sebenarnya gagal mencapai matlamatnya kerana masih lagi perpaduan terlalu asing di kalangan penduduk berbilang kaum di tanah Melayu. Langkah seterusnya ialah untuk mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk tanah Melayu, Sir Malcolm McDonald, Governor General Asia Tenggara telah mengadakan persidangan kebangsaan untuk mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk tanah Melayu. Dan dalam masa yang sama, Tunku Abdul Rahman, pemimpin UMNO, telah menganjurkan konvensyen kebangsaan bersama-sama MCA. Dan hasil konvensyen tersebut, maka terbentuklah sebuah parti gabungan yang dinamakan sebagai Parti Perikatan. Itulah dia pelajar-pelajar, langkah-langkah ataupun usaha-usaha Pakatan Murni Pra-Perikatan. Baik. Mungkin ada pelajar-pelajar nak tanya, setakat ini maksud Pakatan Murni kita dah belajar. Kemudian tadi kita dah belajar usaha-usaha
Pakatan Murni Pra Perikatan. Okey, boleh respon kalau nak tanya, silakan. Onkan mikrofon dan tanya. Ada tak nak tanya? Tak, kalau respon lah. Kalau cakap respon. Kalau tak ada, tak ada. Kalau tak, cikgu tu tunggu-tunggu. Respon je. Okey, on mikrofon cikgu. Tak ada cikgu. Macam tu lah. Jangan buat cikgu tu tunggu-tunggu. Alright. Baik, kalau tak ada, kita teruskan dengan uh, kita teruskan dengan slide seterusnya. Baiklah. Okey. Jadi buku teks masing-masing rujuk halaman 121, kita akan belajar tentang pilihan raya. Pilihan raya Majlis Perbandaran Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Tapi sebelum tu, okey, cikgu nak uji kefahaman anda tentang maksud Pakatan Murni dan usaha-usaha itu tadi. Baik. Okey, cuba rujuk skrin masing-masing. Cikgu nak berikan soalan. Okey. Baik. Okey. Ini soalannya. Okey, harap nampak. Mengapakah Pakatan Murni dikatakan sebagai jalan penyelesaian untuk menyatu padukan kaum? Soalan ni soalan kebat ni. Okey, cikgu ulang balik soalan. Mengapakah Pakatan Murni dikatakan sebagai jalan penyelesaian untuk menyatu padukan kaum? Okey, cikgu copy soalan ni dan letakkan dalam ruangan chat dalam Google Meet. Okey. Baik, dalam masa 3 minit, cikgu nak awak tuliskan jawapannya dalam kertas conteng. Kemudian snap gambar tersebut dalam telefon, snap gambar ataupun jawapan anda. Lepas tu awak kena present gunakan telefon anda. Okey, nanti cikgu tunjukkan bagaimana anda present bahan yang anda telah buat dalam handphone. Okey, baik. Arahannya mula-mula, okey, tuliskan jawapannya dalam kertas conteng, dalam A4 ke, dalam textpad ke. Kemudian snap gambar, crop elok-elok. Kemudian lepas tu cikgu akan tunjukkan langkah-langkah macam mana nak present. Ni setiap orang kena buat dalam handphone masing-masing. Okey, silakan dalam masa 3 minit cuba cari maklumat bagi jawapan tersebut. Bagi soalan tersebut. Okey, silakan. 3 minit saja. Macam mana, okey? Okey ke?
Okey, Ain Rabayatul Adawiyah. Okey, dia bukan macam kepentingan. Okey, soalan dia bukan kepentingan, dia macam ni Faham soalannya nak okey sebab-sebab kenapa dikatakan Pakatan Murni ini sebagai jalan penyelesaian untuk menyatu padukan kaum. Mengapa? Mengapa tu kerana kan? Sebab faktor. Jadi kenapa Pakatan Murni ini dikatakan sebagai jalan penyelesaian untuk menyatu padukan kaum? Jadi awak kena carilah maklumat dia. Okey, kepentingan tu cikgu tak pasti kepentingan yang macam mana awak katakan Ain Rabatul Adawiyah, tapi apa yang cikgu jelas, apa yang cikgu pasti ialah soalan tu nak anda memberikan sebab-sebab Pakatan Murni sebagai jalan penyelesaian untuk menyatu padukan kaum. Begitulah Ain Rabatul Adawiyah. Okey. Cuba jawab dulu, tak apa. Jawab dulu, cikgu nak tengok. Okey, tuliskan jawapan anda dalam kertas conteng elok-elok Okey, dengan pen kalau boleh. Kemudian snap gambar, crop elok-elok, simpan dalam galeri telefon masing-masing. Okey, lepas tu cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk present maklumat yang awak buat tadi. Cikgu akan tunjukkan caranya. Awak tulis dulu atas kertas Okey, cepat sikit. 3 minit hampir berakhir. Okey, cukuplah tu. Okey, cikgu nak tengok maklumat anda. Alright. Okey, baik. Snap gambar sekarang, snap jawapan anda, gambarlah Snap gambar jawapan anda sekarang. Crop elok-elok. Tak siap lagi Ayu ni. Tak, dia jawapan dia pendek-pendek je. Bukan panjang pun. Jawapan dia pendek je. 3 minit je. Siapkanlah dulu. Okey, cikgu tunggu. Kalau dah siap beritahu Jangan lama sangat. Sebab ada lagi pelajaran lain yang kita perlu belajar ni. Jawapan dia pendek je, tak perlu panjang-panjang. Dia dah siap beritahu, jangan lama sangat.
Okey, dah lah tu. Lama sangat ni. Okey, cukup lah Okey, snap gambar. Siap tak siap tak apa, snap je gambar apa yang ada. Jawapannya pendek-pendek je. Okey, snap gambar sekarang. Kita nak akan teruskan perbincangan snap gambar jawapan anda. Okey, snap gambar. Dah Dah snap? Snap dulu. Snapshot dulu. Snap gambar jawapan. Dah ke? Sila respon kalau dah, sebab cikgu nak tunjukkan cara yang kedua pula, langkah kedua. Okey, snap cepat sebab cukuplah tu. Lama sangat ni, sekejap. Tak dapat jawapan dia? Senang je. Apa Rabiatul jawapan dia? Okey, apa yang terlintas? Apa yang terlintas dalam fikiran awak, Rabiatul? Kalau awak rasa itu kepentingan, awak tulis. Okey, yang dah siap snap. Okey dah siap kan? Okey, baik. Yang dah siap snap. Okey, jadi cikgu nak Ayuni dulu present Yang lain tengok macam mana Ayuni present, cikgu ajar Ayuni. Okey Ayuni, ikut step cikgu. Awak dah snap dah kan? Okey, langkah kedua, pada skrin anda tu ada gambar Google Meet kan? Betul? Betul tak Ayuni? Respon? Ya. Okay, awak tekan tu, nanti awak tekan gambar tu, kat atas tu akan ada 3 titik, 3 dot di atas sekali kanan, paling kanan. Betul tak? Ada 3 dot? Betul. Okey, tekan 3 dot tu. Dah. Okey, cari present now. Ada? Ada. Tekan present now. Present now. Dah. Okey, dah. Okey, awak sedang present ni. Tekan present now. Lepas tu cari balik. Awak tengah present ni cikgu nampak awak punya handphone. Okey, cari awak punya gambar tadi. Gambar tadi. Dalam galeri kan? Cari. Okey, tunjukkan gambar tadi dalam galeri. Cikgu nampak dah ni. Galeri. Okey, tunjukkan galeri. Cikgu nampak telefon anda tu. Okey, tunjuk galeri. Gambar tadi mesti simpan dalam galeri kan? Okey, masing-masing tengok jawapan Ayuni Kita akan bincang. Okey Ayuni, kalau boleh cuba zoomkan. Okey. Dah nampak ke cikgu? Nampak, cikgu nampak. Nampak. Okey, awak present sekarang. Tulis. Awak present. Okey. Awak present. Okey, silakan. Nampak, cikgu nampak. Silakan present. Perkataan murni dikatakan sebagai jalan penyelesaian ialah penubuhan jawatan kuasa, hubungan antara kaum atau komunis bias komunik CLC untuk menyatukan orang Melayu dan orang Cina. Selain itu, pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Seterusnya, penubuhan persidangan kebangsaan. Okey, baiklah, terima kasih. Itu pandangan daripada Ayuni. Terima kasih Ayuni dengan pandangan anda. Okey. Baik, stop presentation. Okey. Cikgu nak minta orang lain pula. Okey. Baik, seterusnya cikgu nak dengar idea daripada Aizat Syamil. Aizat Syamil, awak gunakan kaedah tadi untuk share jawapan anda. Okey? Tahu kan? Cuba Aizat, klik pada skrin anda. Klik pada skrin Google Meet. Okey, ada nampak. Present now. Okey, cari awak punya jawapan tadi dalam galeri kan, sebab awak snap kan. Cuba. Sebab yang lain semua nak tengok. Ini present screen ni. Ya, present screen. Okey. Ya. Okey tak apa, terus cikgu tunggu. Awak dah snap gambar jawapan kan, Aizat? Okey, buat macam cara apa langkah cikgu sebutkan tadi. Cikgu, saya snap balik. Snap balik. Okey, tak apa, snap balik semula.
Okey, lepas tu buat ikut apa langkah cikgu tadi. Kita tunggu kejap ya. Yang lain. Aizat dah siap dah tu. Jawapan dia simple je, pendek-pendeknya. Okey, cikgu nampak Aizat pada skrin cikgu. Okey, tengah present. Okey, good Aizat. Okey, teruskan cari awak punya file ataupun gambar itu tadi. Okey. Dalam galeri kan? Itu dia. Cikgu nampak. Okey, awak present. Bacakan jawapan awak. Melalui perkataan murni, semua kaum dapat bekerjasama dan bertolak ansur melalui rundingan. Okey, itu saja. Ada lain? Tak ada. Okey, terima kasih Kan? Aizat. Ansur. Okey, itu pandangan Aizat. Nanti cikgu buat kesimpulan, cikgu akan murnikan pandangan jawapan masing-masing lah. Jadi ini adalah pandangan daripada Aizat. Terima kasih Aizat. Okey, baik cikgu nak seorang lagi untuk present jawapan dia. Okey, baiklah. Cikgu nak selain Aizat tadi Ayuni dah, Aizat dah. Amar dah siap Amar? Aizat boleh stop presentation. Okey, Aizat boleh stop presentation. Amar siap? Siap you. Okey, Amar awak tahu cara nak present kan? InsyaAllah tahu. Okey, cuba Amar. Okey, present jawapan anda. Present screen. Siap belum Amar? Dah. Okey, cikgu nampak anda sedang present Amar. Good job. Okey, jadi tunjukkan gambar awak snap tadi dalam telefon. Okey. Okey, cikgu nampak. Awak baca je jawapan dia Amar. Awak present je jawapan tu. Pada pendapat saya, Okey. Pakatan Murni dikatakan sebagai jalan penyelesaian untuk menyatupadukan kaum ialah kerana terdapat pelbagai penubuhan seperti penubuhan lembaga, pembangunan industri desa dan tujuannya untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar. Okey, itu pandangan daripada Amar Bagus Amar Nanti cikgu ulaskan jawapan setiap seorang pelajar setiap pelajar Okey, terima kasih Amar kerana memberikan pandangan. Baiklah seorang lagi daripada Ain Rabiatul. Ain, awak dah siap ke belum? Ain? Belum? Simple je Ain. Simple je jawapan dia sebenarnya. Okey. Dah bersedia Ain? Tak siap lagi? Patin pun belum Patin? Senang je Patin jawapan dia. Okey. Baiklah, cikgu tak nak buang masa. Semua pelajar dengar. Apa yang cikgu nak. Cikgu ulas jawapan rakan-rakan anda tadi Yang belum tu lambat sangat sebab cikgu nak teruskan pelajaran lain pula. Baik. Yang pertama, kita kena fahamkan soalan. Soalan tu dia nak sebab-sebab mengapa Pakatan Murni ni dikatakan sebagai jalan penyelesaian untuk menyatupadukan kaum. Baik. Okey, jadi dalam awak punya jawapan mesti ada kaitan dengan menyatupadukan kaum. Okey, jadi sebenarnya jawapannya apa? Okey, jadi jawapan dia macam ni. Pakatan Murni dikatakan sebagai okey, tengok cikgu share skrin kejap Cikgu share skrin cikgu supaya awak boleh lihat jawapan cikgu kejap cikgu present Baik, okey, dah dapat. Okey, cikgu akan pergi kembali kepada buku teks. Okey, nampak Alright. Tengok tu Baik, ini soalannya. Okey, jadi jawapannya apa? Okey, jawapannya apa Baik, jawapannya okey. Kita salin balik Pakatan Murni. Okey. Pakatan Murni dikatakan sebagai dikatakan sebagai jalan penyelesaian untuk untuk menyatupadukan dan kaum. Okey. Kerana apa? Kerana jadi setiap kaum, cikgu buat point lah. Cikgu buat point. Okey. Sebenarnya jawapan mesti tulis ayat lengkap, tapi untuk memudahkan kefahaman cikgu tulis point Okey, tengok point cikgu. Okey, kat sini.
Kerana okey. Kerana apa yang pertama? Okey, tuntutan. Setiap kaum mempunyai tuntutan dan masalahnya sendiri. Okey, jadi yang satu tu jelah tak nampak lah. Sekejap, besarkan lagi. Okey, sekejap setting ni tak betul, sekejap cikgu. Okey, ni. Kerana setiap kaum ada tuntutan dan masalah yang tersendiri. Itu yang pertama, idea pertama. Setiap kaum ada tuntutan dan masalahnya yang tersendiri. Jadi yang kedua, okey, kerjasama. Okey. Melalui kerjasama dan rundingan. Kerjasama dan tolak unsur politik secara rundingan. Okey, itulah dia pelajar-pelajar. Okey, mengapa dikatakan Pakatan Murni dikatakan sebagai jalan penyelesaian untuk menyatu padukan kaum? Kenapa? Setiap kaum, tanah Melayu ni ada pelbagai kaum. Setiap kaum ada masalahnya tersendiri. Setiap kaum ada tuntutannya tersendiri. Jadi macam mana? Dan masalah dan tuntutan inilah menyebabkan jurang antara kaum ni melebar dan ni menyebabkan perpaduan terlalu asing. Jadi macam mana nak mengatasi masalah ini? Jadi nak mengatasi masalah ini Pakatan Murni lah. Jadi dalam Pakatan Murni ni ada kerjasama dan tolak unsur politik secara rundingan. Simple je jawapannya, itu aja. Tak susah pun. Okey, faham tak student yang dengar? Okey tak? Respon. Okey. Faham. Okey. Faham Alright, baik. Jadi cikgu ya ada lagi tak faham? Tak apa. Okey. Cikgu tulislah maka jawapan dia, copy jawapan ni, masukkan dalam ruangan chat, awak tengok. Okey. Alright. Jawapan ni simple je. Okey. Tengok dalam ruangan chat masing-masing. Okey, cikgu ulang balik. Setiap kaum ada tuntutan dan masalah yang tersendiri. Dan tuntutan masalah yang tersendiri inilah yang menyebabkan perpaduan melebar atau jurang perpaduan semakin lebar. Okey, menyebabkan jurang perpaduan antara kaum. Jadi dengan adanya Pakatan Murni ni akan berlakulah satu kerjasama dan tolak unsur politik secara rundingan. Itulah maksudnya. Okey. Alright, baik, simple je kan? Okey, baiklah, kita kembali semula kepada slide pelajaran tu tadi Baik, tengok kat sini. Okey, slide pelajaran tadi. Okey, apa kata kita main satu permainan di sini. Okey, jadi boleh on semula mikrofon masing-masing. Okey. Arahan aktiviti. Jom mengundi. Ni mengundi apa Anda ni? dikendaki membaca soalan dan Okey, cikgu rasa ni tak ada kaitan ni sebenarnya ni. Okey, dengan apa nama? Dengan belum belajar lagi ni. Okey, tak apa, kita kembali semula kepada slide utama Okey. pengenalan. Okey, baik. Kita pergi kepada konsep pula. Sekejap setting dulu. Pakatan Murni. Okey, baik. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Baik. Sebelum kita buat permainan, kita kena belajar yang ni dulu Okey, maka untuk itu saya minta pelajar rujuk halaman 121. Okey. Rujuk halaman 121 buku teks dan juga sehingga 123. Jadi offkan mikrofon masing-masing Okey, untuk elakkan gangguan bunyi. Okey. Okey, pelajar-pelajar, kita dah belajar dalam topik sebelum ini, iaitu langkah-langkah Pakatan Murni dalam pra-perikatan. Jadi langkah akhirnya ialah terbentuklah parti perikatan, iaitu gabungan UMNO dan juga MCA.
Baik, gabungan UMNO dan MCA ini seterusnya bekerjasama dalam pilihan raya bandaran, negeri dan majlis perundangan persekutuan. Jadi kenapa mereka ni parti ini bergabung membentuk parti perikatan dan bertanding dalam pilihan raya. Seperti kita belajar sebelum ini, iaitu dalam hasil rundingan UMNO dan MCA dalam CIC, kan ada pilihan raya diadakan pada masa yang sesuai di peringkat perbandaran negeri dan majlis perundangan persekutuan. Jadi inilah dia. Okey, jadi pelajar-pelajar dengar, bagaimana bentuk kerjasama parti perikatan dalam pilihan raya bandaran, negeri dan persekutuan. Kita lihat adakah gabungan ini berjaya. Okey, kita lihat slide ini. Perikatan serta pilihan raya bandaran negeri. Kerjasama UMNO MCA telah dibentuk apabila British ingin mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada bulan Februari 1952. Kerjasama antara UMNO Kuala Lumpur dan MCA Selangor telah dijalankan oleh Datuk Abdul Razak Yahya dan Ong Yok Lim. Dalam pilihan raya tersebut, gabungan UMNO MCA telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Dalam pilihan raya Majlis Perbandaran, di beberapa bandar utama, gabungan utama UMNO MCA telah memenangi 26 daripada 37 kerusi yang dipertandingkan. Dalam pilihan raya negeri pada tahun 1954, Parti Perikatan telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan ini menunjukkan permuafakatan kaum dalam pelbagai parti dapat diterima oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Kerjasama UMNO MCA ini telah mengasaskan penubuhan Parti Perikatan yang kemudiannya disertai oleh MIC pada tahun 1955. Okey pelajar-pelajar, tadi adalah pilihan raya peringkat bandaran dan juga peringkat negeri. Jadi gabungan UMNO MCA berjaya memenangi dengan keputusan majoriti dalam pilihan raya tersebut. Okey, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kerjasama antara kaum diterima di kalangan penduduk Tanah Melayu. Buktinya pakatan antara UMNO dan MCA menang dalam pilihan raya Kuala Lumpur. Seterusnya pilihan raya bandar-bandar lain. Seterusnya pilihan raya peringkat negeri. Nampak tak? Jadi nampaknya Pakatan Murni adalah satu telah membawa kejayaan kepada penduduk Tanah Melayu yang berbilang kaum. Mereka dapat terima sebenarnya kerjasama di kalangan kaum ni. Sebelum ni kaum berbilang bangsa nak bekerjasama agak sukar, tetapi pada masa tersebut Pakatan Murni berjaya mencapai hasratnya. Baiklah, kita lihat pula akhirnya pada tahun 1955 pelajar-pelajar British ingin mengadakan pilihan raya lebih besar, iaitu peringkat persekutuan seluruh negara, dinamakan sebagai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Kita lihat apakah Parti Perikatan dapat mengulang kembali kejayaan seperti pilihan raya bandaran dan negeri. Kita lihat slide ini. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Pada tahun 1954, British telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan raya dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Jawatan kuasa ini dianggotai oleh parti politik seperti Parti Negara, UMNO, MCA, MIC dan pegawai-pegawai British. Parti Perikatan telah menyertai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan yang diadakan pada 27 Julai 1955. Dalam pilihan raya itu, Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Pembahagian anggota kabinet yang dianggotai oleh Tunku Abdul Rahman terdiri daripada pelbagai kaum.
Okey, nampak tak? Nampaknya Parti Perikatan berjaya sekali lagi menang dalam pilihan raya peringkat persekutuan, maksudnya seluruh negara. Okey, baik. Jadi, kemenangannya sangat besar daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Okey, Pakatan Murni ataupun Parti Perikatan membolot 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dan seterusnya membentuk kabinet. Kabinet ni jemaah menteri. Membentuk kabinet pertama yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Okey. Jadi pelajar-pelajar, sebenarnya kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya ini membolehkan negara ke arah kemerdekaan. British yakin apabila British tengok Parti Perikatan menang dalam pilihan raya peringkat bandaran, negeri dan persekutuan, British yakin bahawa Parti Perikatan ini mampu mentadbir negara, mampu bekerajaan sendiri. Dan itu sebabnya kabinet pertama yang di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman ini, langkah seterusnya ialah ke arah kemerdekaan. Baik, kita lihat Pakatan Murni ke arah kemerdekaan, rujuk juga halaman buku teks. Muka surat 123. Muka surat 123 sambil-sambil rujuk buku teks. Cikgu tunjukkan slide-nya. Pakatan Murni ke arah kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan ke London pada bulan Februari 1956. Beliau disertai oleh Dr. Ismail Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein dan Colonel H.S. Lee. 4 orang wakil Sultan pula diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang sebagai ketua, Datuk Nik Ahmed Kamil, Encik Abdul Aziz Majid dan Datuk Muhammad Seth. Perundingan tersebut telah dipengerusikan oleh Lord Lennox Boyd, iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British, dan berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956. Sebuah suruhanjaya bebas untuk mengkaji perlembagaan telah dibentuk. Pihak British telah bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman telah membuat pengisytiharan tarikh kemerdekaan itu di Bandar Hilir, Melaka. Baiklah pelajar, itulah Pakatan Murni ke arah kemerdekaan. Apabila Parti Perikatan menang dalam pilihan raya Perundangan Persekutuan 1955, langkah seterusnya Parti Perikatan ialah pergi ke London dan berunding untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Jadi itu sebabnya negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, 31 hari bulan Ogos. Dalam rundingan antara kabinet Tunku Abdul Rahman dengan kerajaan British di London, hasilnya ialah British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada negara. Itu adalah satu kabar berita yang sangat-sangat memujakan penduduk Tanah Melayu pada ketika itu. Baiklah. British bersetuju membentuk sebuah suruhanjaya bebas untuk menggubal perlembagaan negara kita yang merdeka. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, negara yang merdeka perlu ada undang-undang. Undang-undang ini dinamakan sebagai perlembagaan. Mengapa? Kerana dengan perlembagaan, negara atau kerajaan tersebut dapat ditadbir dengan lancar dan berkesan. Itu sebabnya negara perlu ada perlembagaan. Perlembagaan ini sebagai panduan untuk mentadbir negara. Jadi, sebelum British memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu, British telah menubuhkan sebuah suruhanjaya khas ataupun suruhanjaya bebas untuk menggubal perlembagaan negara kita yang merdeka. Itulah pelajar-pelajar. Pakatan Murni ke arah kemerdekaan. Ada nak tanya setakat ini topik Pakatan Murni
Setakat ini ada nak tanya? Boleh respon sekarang? Tadi tu. Okey, ada yang lain bagaimana? Yang lain? Respon? Cikgu, yang diorang pergi London tu naik kapal ke naik kapal terbang? Okey, baik. Macam ni. Okey, sebenarnya peristiwa ni panjang. Dia banyak berapa kali pergi London, bukan sekali Baik. Kali pertama pergi London tidak berjaya. British tidak setuju memberikan kemerdekaan. Okey, tak berjaya. Kali kedua, British yakin dengan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya, Bandaran Negeri dan Persekutuan, British yakin bahawa permuafakatan antara kaum ni dapat merealisasikan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Jadi Tunku Abdul Rahman dalam perjalanannya ke London beliau menaiki kapal. Naiki kapal. Kenapa kapal? Sebab perjalanan dengan menaiki kapal ke London makan masa yang lama. Jadi dalam kapal itu Tunku Abdul Rahman bersama pemimpin kaum-kaum lain dapat berbincang apakah isi rundingan yang kita nak bincang bersama kerajaan British di London. Itulah dia kenapa Tunku Abdul Rahman memilih menaiki kapal. Satu peristiwa yang sangat signifikan, kalau awak nak tahu, oleh kerana Tunku Abdul Rahman ada buat satu pengisytiharan, beliau nak pergi ke London untuk berunding kemerdekaan, tetapi tambangnya sangat-sangat mahal. Jadi rakyat tanah Melayu tanpa berfikir panjang, tanpa soal banyak, mereka buat satu sumbangan kilat, derma kilat. Jadi ada orang Melayu, orang wanita Melayu, dia keluarkan gelang, dia tanggalkan gelang di tangannya, rantai tangannya, terus bagi kepada Tunku Abdul Rahman. Ada yang bagi duit, ada yang bagi sumbangan dalam bentuk emas, ada yang beri sumbangan dalam bentuk makanan, ada yang beri macam-macam sumbangan lah, kepada Tunku Abdul Rahman. Begitulah dia. Okey. Ayu ni? Okey. Alright. Balik semula, lepas dapat rundingan dengan London, hasil rundingan London, iaitu British nak beri kemerdekaan kepada tanah Melayu. Tuanku Abdul Rahman sangat gembira. Jadi Tuanku Abdul Rahman nak cepat sampai ke tanah Melayu, tak nak naik kapal lah. Sebab nak beritahu kabar gembira kepada penduduk tanah Melayu, naik kapal terbang supaya cepat sampai. Itu sebabnya pengisytiharan kemerdekaan dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman di Bandar Hilir, Melaka. Kenapa Tunku Abdul Rahman pilih Melaka? Kenapa tak pilih negeri lain? Kerana sangat signifikan dalam sejarah, Melaka adalah negeri pertama dijajah di negara kita. Jadi di Melaka lah tempat Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan. Begitulah. Faham yang lain? Faham. Kalau dah faham, kita buat aktiviti atau main satu permainan. Tunjuk skrin masing-masing. Aktiviti. Onkan mikrofon, kita dengar, kita laksanakan aktiviti ni. Jom mengundi. Anda dikehendaki membaca soalan dan memilih jawapan yang tepat dengan cara memasukkan kertas undi ke dalam tong undi. Sebanyak 8 soalan perlu dijawab dengan betul. Jika anda telah bersedia, klik butang mula untuk melihat soalan. Selamat mencuba. Jom. Ini berkenaan dengan topik pilihan raya Majlis Perbandaran Negeri dan Persekutuan. Tahun berapakah MIC menyertai Parti Perikatan? 55. Bagus. Apa dia jawapannya? Apa?
Apa dia? Kita dah belajar dalam topik sebelum ni. Beritahu Lisan. Parti apa? Perikatan. Perikatan, betul ke? Tak? Parti Kemerdekaan Malaya. Yes. Kemerdekaan Malaya. Ya, good. Okey, seterusnya. Apa? Cepat, ada berapa? 55 saat lagi. 54 saat lagi. 51. Alright, betul. Okey, teruskan. Parti mana? Senang. Parti Perikatan. Yes, good. Okey, pilihan raya mana? Negeri ke? Perbandaran Kuala Lumpur ke? Persekutuan? Pilihan Raya Majlis Pembandaran. Ikut. Ni, Kuala Lumpur. Masa dah tamat. Okey, ulang balik. Okey, kita cuba ulang balik. Arahan aktiviti. Okey, ulang balik. Okey, jom. Okey, parti apa? Perikatan. Okey. Ni dah jawab tadi. Apa dia? Kemerdekaan Malaya. Alright, good. Lagi. Ni tadi apa dia? Majlis Pembandaran Kuala Lumpur. Okey. Good. Okey, next. Ni dah jawab. Apa dia? 51. Alright, good. Okey, siapa dia? Siapa yang mengetuai rombongan mereka London? Aku dah sebutkan tadi. Dr. Ismail bin Ahmad. Ya? Dr. Ismail. Beritahu dengan jelas. Siapa? Tunku Abdul Rahman. Alright. Abdul Rahman. Good. Siapa? Yang ni pun dah sebut dalam slide tadi. Lord Lennox. Good. Good job. Okey. Bila MIC menyertai Parti Perikatan? Berapa? Tahu bila? 55. Good job. Ini tak apa jawab, tak tahulah. 57. 31 Okey. Okey, bagus. Alright. Okey. Kita belajar. Okey, kita imbas kembali. Okey. Dalam bab 5 ada 3 topik besar. Satu, sistem ahli. Kita dah belajar. Sistem ahli ni cikgu minta awak belajar sendiri melalui video pelajaran yang cikgu upload dalam Telegram. Sebab cikgu tak nak ulang. Kalau cikgu ulang sama je, benda yang sama. Sebab cikgu sendiri yang mengajar. Baik, yang ni kita buat tadi. Hari ini kita telah belajar pakatan murni. Okey, yang ni kita belajar tadi. Baik, last topik kita pada hari ini. Kita akan belajar perjanjian persekutuan tanah Melayu. Okey, sebelum kita masuk topik terakhir, cikgu ada soalan tentang pakatan murni. Okey. Baik, lihat pada skrin masing-masing. Okey, cikgu akan tuliskan soalan tersebut. Macam biasa, awak tulis jawapan dalam kertas kosong, snap gambar, lepas tu present. Okey, baik, soalannya cikgu typekan dalam Microsoft Word. Alright, jadi awak boleh snap siap-siap. Cikgu type lah dalam ni, ruangan chat lah, senang kan? Senang ruangan chat cikgu buat. Soalan itu tentang pakatan murni. Soalan itu tentang pakatan murni. Baik. Okey. Soalannya, mengapakah soalan kebat tetapi kebat senang. Mengapakah British bersetuju
memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Soalan dia senang je sebenarnya walaupun kebat. Okey, cikgu send soalan dalam ruangan chat masing-masing. Okey, baik. Mengapakah British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu? Sebenarnya jawapannya anda telah pelajari dalam topik-topik sebelum ini. Okey, jadi berfikir betul-betul. Okey, cikgu bagi masa selama 5 minit. Okey, soalan ni senang. Walaupun kebat tapi soalan ni sangat-sangat mudah. Okey, 5 minit dari sekarang tulis dalam kertas A4 atau testpad, snap gambar, lepas tu crop elok-elok, lepas tu kita present boleh Okey, dalam masa 5 minit bermula dari sekarang. Okey, soalan dia dalam ruangan chat. Silakan. Okey ke? Okey, student kalau nak tulis dalam bentuk poin pun okey, tak ada masalah no hal. Tetapi ingat dalam peperiksaan nanti jangan tulis dalam bentuk poin, tulis dengan ayat lengkap. Tak ada masalah, tulislah dalam bentuk poin okey je. Tapi kena fahamlah nanti peperiksaan jangan tulis dalam bentuk poin Tak apa, untuk pelajaran tak apa, tulis dalam bentuk poin, okey. Okey, siapa yang dah siap? Okey, tulis jawapan, snap gambar. Okey. Crop elok-elok, okey. Kemudian bersedia untuk bentang present cikgu akan tanya seorang-seorang lah. Okey. Dah ke? Siap ke?
Ya. Okey, tak apa. Tak apa, tunggu. Amboi Amang kau ni apa kau punya gambar? Anak bele Ha? Kau jangan. Nanti ngasuk kan. Okey, tak apa teruskan Mah. Okey, teruskan. Yang lain pun sama. Cikgu tunggu dulu. Okey, soalan ni mudah je walaupun dia kebat tapi mudahnya sebab awak dah belajar. Awak dah belajar sebenarnya. Okey, ingat je. Fahamkan betul-betul soalan tu. Okey. Kenapa British setuju memberikan kebudayaan tanah Melayu? Okey. Ada sebab dia. Okey. Sebabnya awak dah belajar Cuba. Ada masa lagi Okey, Aizat dah bersedia, Ayuni pun sudah bersedia. Yang lain? Fatin okey, Fatin. Ain okey Ain. Okey, saya baru masuk ni. Sekejap saya tengah loading. Tak apa, Gwen. Loading apa? Tak maaf, lambat sikit saya bagi jawapan. Loading apa? Loading apa? Apa loading ni? Snap gambar Saya je. baru masuk, Cikgu. Saya baru masuk. Ya. Awak sempat tak? Sekejap. Okey, baik. Ain Rabiatul macam mana? Okey. Okey. Ain Rabiatul dah bersedia. Ayuni dah bersedia. Amma pun dah sedia. Aizat pun dah sedia. Fatin. Oh, Fatin. Fatin pun okey, dah sedia. Tinggal seorang lagi, Ain Zahir. Mana Ain? Masih lagi ke? Okey, cikgu nak tanya, dah siap ke belum jawapannya? Okey Ain, awak baru masuk tu kan? Dah siap jawapan. Oleh kerana awak ni baru masuk, baru join. Okey, kalau jawapan tu awak dah siap, awak snap jawapan tu. Snap gambar jawapan tu. Okey, lepas tu present pada cikgu. Nanti cikgu beritahu macam mana nak present. Okey, dengar betul-betul Ain macam mana nak present. Okey, awak dah snap gambar, simpan dalam gambar tu automatik simpan dalam galeri telefon kan? Okey, cara nak present pada skrin anda tu, tekan skrin Google Meet anda tu, awak akan nampak 3 dot di atas kanan sekali. Paling atas, paling kanan. Tekan 3 dot tu akan keluar satu bar, pilih present now. Bila tekan present now tu, awak cari awak punya gambar yang disimpan dalam galeri dan telefon. Lepas tu present. Awak tengok macam mana kawan awak buat nanti Right. Okey, dah siap belum? Dah siap? Okey. Jawapan dah siap belum? Jawapan awak dah siap belum? Belum, saya tengah buat ni. Saya tengah buat, kejap. Dah siap beritahu tau. Orang lain dah sedia dah ni nak bagi pandangan. Okey, teruskan Ain. Okey, student yang lain. Dah siap? Dah siap snap gambar. Snap gambar siap-siap. Okey, baik. Okey, baiklah, kita bincang jawapannya. Okey, cikgu nak dengar jawapan daripada bagaimana dengan Ain Rabiatul Adawiyah. Boleh Ain Rabiatul Adawiyah? Boleh? Okey Ain Rabiatul. Okey Ain, present jawapan anda. Okey, seperti yang cikgu. Okey, bagus. Teruskan.
Okey, yang lain tengok pada skrin. Okey, lain tengok pada skrin. Ain Rabiatul Adawiyah akan present jawapannya. Pergi pada galeri Ain, galeri awak yang awak simpan gambar tu. Okey, good job. Okey, baca Ain, present Okey, sila dengar yang lain. Okey, teruskan Ain. Untuk memberi kebebasan kepada rakyat negara rakyat negara tersebut berhak mengatur dan memilih corak kehidupan mereka seperti mempunyai sistem pemerintahan dan Okey, ada lagi perlembagaan Ain nak tambah? sendiri. Okey, bagus Ain. Terima Ada. kasih. Itu pandangan jawapan Ain Rabiatul Adawiyah. Okey, terima kasih Ain. Okey, bagaimana dengan pandangan daripada Fatin? Okey, Fatin, present jawapan awak Fatin. Okey, kita tunggu sebentar Okey, lihat skrin masing-masing. Fatin sedang membentangkan jawapannya. Okey, bagus. Dia buat dalam sticky note. Okey, Fatin, teruskan. British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu kerana parti Perikatan telah memenangi banyak kerusi yang dipertandingkan. Okey, good job Fatin. Comelnya. Memang Okey. Oh, betul. Okey, yang lain pun okey juga. Okey, tak kisah dalam kertas conteng apa-apa tapi baguslah dia buat dalam bentuk ni sebab dia turut tampal pada buku teks dia kan. Okey, baguslah diikut saranan cikgu. Okey, baik students. Okay, thank you Fatin for your point of view, pendapat awak. Terima kasih Fatin. Okay, bagaimana pula dengan pandangan daripada saudara Muhammad Aizat Syamil? Aizat, boleh present jawapan awak? Cikgu nak dengar dan yang lain juga nak dengar. Silakan. Okay, silakan Aizat, present. Okay, silakan Aizat, teruskan, present Nampak ya? Nampak. British percaya bahawa tanah Melayu layak dimerdekakan atas pencapaian dalam pilihan raya yang membuktikan bahawa tanah Melayu bersedia untuk merdeka. Okey. Bagus pandangan awak Aizat. Okey, terima kasih. Okey, bagaimana pula pandangan seterusnya? Amar. Okey, giliran Amar pula beri pandangan. Cikgu nak dengar. Okey, go. Okey, silakan Amar, teruskan. Bentar ya. Okey, cikgu nampak dah jawapan awak Amar. Okey. Okey. Kerana sebuah suruhanjaya untuk mengkaji perlembagaan telah dibentuk, so telah memenangi banyak kerusi. Kerusi apa Amar? Kerusi pilihan raya kan? Betul? Kita kena tambah ayat tu kat belakang tu kerusi apa pula. Okey, itu saja ke Amar? Ya, cikgu. Okey, tak apa. Terima kasih Amar. Okey, pandangan itu pandangan Amar Alright. Okey, ada setakat ni dah ada pelbagai pandangan jawapan. Okey, seterusnya cikgu nak dengar daripada Ayuni. Ayuni, present jawapan awak Ayuni. Cikgu nak dengar pula. Sekejap. Okey, tengok skrin masing-masing. Ayuni nak present. Nampak cikgu? Tak nampak. Belum lagi. Awak tak present lagi tu. Buat lagi semula. Tekan 3 dot tu. Okey, nampak. Alright. Teruskan. British. Diam tadi. British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu kerana berpotensi untuk mentadbir negara setelah menang dalam pilihan raya. Okey, bagus. Okey, baiklah. Siapa lagi? Okey, Ain Zahir.
Okey, Ain Zahir, okey, boleh present awak punya jawapan, okey, ikut step cikgu. Yang pertama, tekan skrin Google Meet anda. Kemudian anda akan nampak 3 dot di atas paling kanan. Tekan 3 dot tu, 3 titik tu akan keluar satu bar. Tekan present now. Lepas tu carilah awak punya jawapan dalam galeri. Okey, buat sekarang Ain. Lepas tu present pada semua orang. Ain Zahir, kita orang tunggu ni. Ain. Hello. Pergi tandas ke? Ya cikgu, kejap. Dah. Kejap. Dah. Ah, Saya baru tangkap gambar. okey, dah tengok gambar kan? Okey, buat. Okey, alright, awak present. Cikgu Lepas tu, nampak. pergi Pergilah awak punya galeri awak. galeri. Galeri telefon awak tu. Okey, cikgu nampak ada awak nak tengah cari dalam galeri. Okey. Go. Nampak tu? Gelap macam nampak. Bagus. Okey, present. Tu. Nampak. Nampak. Okey, teruskan Ain present, cikgu nampak. Jangan bimbang. Present lah. Cakap lah. Okey. Ain cakap lah Ain. Okey. British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu kerana tanah Melayu banyak memenangi kerusi dan berposisi. Apa itu? Saya cakap ni. Ya, cikgu cakap. Astaghfirullahaladzim. Teruskan. British bersetuju memberi. Ya, saya tengah bercakap ni cikgu. Lain saya kot. British bersetuju memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu kerana tanah Melayu banyak menangi kerusi dan berpotensi untuk menjadi negara yang maju. Okey, bagus Ain. Okey, talian awak tak apa bagus pun. Okey. Alright, terima kasih kerana atas jawapan anda. Okey, baik. Okey, cikgu nak tunjukkan jawapan lengkap. Okay. Cikgu dapat saya dah cakap dah. Dah, saya dengar. Betul. Okey, baik. Offkan audio, offkan mikrofon masing-masing. Baik, cikgu dah lihat jawapan masing-masing. Present jawapan masing-masing. Jadi sekarang ni cikgu tunjukkan jawapannya. Saya. Okey, Ain, awak offkan mikrofon Ain dulu. Ain Zahir, sebab cikgu dah tunjukkan jawapan yang lengkap. Boleh? Okey, terima kasih. Okey, boleh stop presentation Ain. Okey. Baik, cikgu akan tunjukkan jawapan yang lengkap jawapan awak tu betul tetapi tidak lengkap. Okey. Betul, tanya masing-masing. Ada yang betul, okey. Tapi jawapan ni tidak berapa lengkap. Jadi cikgu tunjukkan jawapan yang lengkap. Jadi cikgu akan share skrin cikgu Okey, baik, lihat skrin telefon masing-masing, cikgu akan share. Okey, baik. Alright, cikgu akan tulis jawapan dalam Microsoft Word. Okey. Jadi cikgu copy balik soalan, mana soalan dalam ruangan chat tadi. Okey, cikgu copy soalan. Okey. Cikgu copy soalan balik semula. Okey, copy, cikgu buka Microsoft Office. Okey. Cikgu buka Microsoft Office. Mana Microsoft Office cikgu? Sekejap cikgu buka Microsoft Office. Alright. Okey, sebentar tengah buka Microsoft Office di sini. Okey, cikgu tampal jawab soalan. Okey, cikgu besarkan. Lihat pada skrin masing-masing. Okey, baik. Cikgu. Alright, jawapan dia. Okey. Okey, tengok bagaimana cikgu tulis jawapan. Okey, British. Okey.
Okey, baik. Kalau nak tulis jawapan lengkap mesti ada kepala ayat. British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu kerana British berasa yakin dengan kerjasama di kalangan yang pertama, British berasa yakin dengan kerjasama di kalangan penduduk berbilang kaum. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, hal ini dapat dibuktikan apabila kerjasama kaum ini telah membentuk parti perikatan. Nampak? Poin yang ketiga. Okey. Mula yakin. Ini poin kedua. Yakin. Yang kedua, parti ini telah membentuk parti perikatan. Okey. Telah membentuk perikatan. Okey, parti gabungan ini telah berjaya memenangi pilihan raya peringkat bandaran atau negeri dan juga persekutuan. Poin seterusnya. Okey, nampak tak? Itu sebabnya British memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Okey, jadi ada pelajar dapat memberikan jawapan yang betul. Ada juga, contohnya menang pilihan raya kan. Ada 2-3 orang pelajar tu bagi jawapan menang pilihan raya, betul lah. Jadi dia sebenarnya jawapan dia yakin. British berasa yakin. Dengan kerjasama yang ditunjukkan di kalangan penduduk berbilang kaum. Yakin. Ayat pertama yakin. Kunci dia. Yakin. Alright. Kemudian contoh dia parti perikatan. Nampak? Nampak? Okey, parti perikatan yang terdiri daripada UMNO dan MCA. Seterusnya dianggotai pula oleh MIC. MIC masuk lewat sikit. Salah 55. Kalau nak sebutkan tu boleh. Okey, contoh. Hal ini dapat dibuktikan apabila kerjasama kaum ini telah membentuk parti perikatan. Okey. Parti perikatan yang terdiri, contoh yang terdiri daripada gabungan parti UMNO, MCA dan MIC. Boleh juga. Dapat dia punya poin lagi. Okey. Jadi yang daripada gabungan. Okey, yang ni tekar warna merah, yang ni cikgu balik warna hitam balik semula. Alright. Begitu. Jadi warna merah ni dia punya poin. Yakin parti perikatan gabungan, lepas tu menang pilihan raya adalah poin. Okey, warna merah. Alright. Itulah dia pelajar-pelajar jawapan bagi soalan tu tadi. Jadi British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu kerana British berasa yakin dengan kerjasama di kalangan penduduk berbilang kaum. Nampak tak? Dia yakin, betul yakin. Kenapa British yakin? Huraikan lagi. Hal ini dapat dibuktikan apabila kerjasama kaum ini telah membentuk parti perikatan yang terdiri daripada gabungan parti UMNO, MCA dan MIC. Parti gabungan ini telah berjaya memenangi pilihan raya di peringkat bandaran, peringkat negeri dan juga peringkat persekutuan. Begitulah pelajar-pelajar jawapan bagi soalan tersebut. Okey, ada nak tanya? Boleh respon, ada nak tanya sebelum kita tamatkan kelas kita. Dah habis dah ni kelas kita ni. Ada nak tanya? Silakan. Okey, nak boleh screenshot dah awak ni jawapan ni. Dah screenshot belum? Dah salin ni. Nak salin? Screenshot lah. Apa salin-salinnya? Sekejap, cikgu. Ada teknologi, guna teknologi. Kejap, cikgu apa nama. Okey. Screenshot. Dah, screenshot dah? Sudah.
Jap, belum lagi ni. Nampak semua? Tak Dah. nampak? Okey. Baru nampak semua jawapan. Okey, screenshot sekali lagi. Tadi tak nampak semua. Baris bawah tu tak nampak. Screenshot. Dah Okey. cikgu. Cun. Alright. Baguslah tu. Okey, baik. Maka dengan ini tamatlah pelajaran kita bab 5. Okey, ada satu lagi topik iaitu perjanjian persekutuan tanah Melayu. Soalan 57. Yang ni awak boleh baca sendiri. Yang ni senang je, baca je lah. Okey. Baik, jadi tamatlah kita punya pelajaran bab 5 tingkatan 5. Lepas ni kita akan belajar bab 60 Okey, sebelum cikgu tamatkan, ada apa-apa soalan nak kongsi ataupun ada persoalan nak tanya? Silakan. Kalau ada. Cikgu macam ni nak buat kebat tu? Ingat lah. Apa dia? Nak buat kebat. Macam mana nak buat kebat? Nak jawab soalan kebat. Okey, nak jawab soalan kebat ni sebenarnya okey, baik. Macam mana cikgu nak cakap? Perlu bengkel khas ni sebenarnya. Nantilah cikgu buat satu bengkel khas, okey? Untuk sekolah. Okey? Alright. Cikgu buat seminar lah. Jadi seminar ni awak kalau cikgu buat seminar, hadirilah, sertailah sebab sekolah lain pula banyak sertai ni. Itu masalahnya. Sekolah sendiri tak ramai. Ada. Awak ada, yang ada baguslah. Okey, yang ada baguslah. Yang tak ada ni, apa cerita? Okey, tak apa. Yang tak ada, ialah ada yang terlepas masuk. Cikgu faham lah masalah tu kan. Cikgu tak boleh lah salahkan pelajar je sebab kadang-kadang ada masalah. Yang tak lepas masuk apa? Ini masalah. Okey, kenapa ada pelajar tak lepas masuk? Okey, macam ni. Cikgu guna Google Meet dengan menggunakan ID KPM. Okey, ID yang diberikan oleh KPM. Jadi apabila orang luar ataupun pelajar nak masuk kelas cikgu, okey, tanpa guna ID KPM. Nampak? Jadi cikgu kena sah. Okey, kalau pelajar tu guna ID KPM, okey, tak ada masalah. Dia guna Google Meet tapi guna ID KPM untuk join kelas cikgu, tak ada masalah. Dia automatik masuk. Tapi pelajar atau student nak join kelas cikgu dengan menggunakan ID sendiri, bukan ID KPM, maka cikgu kena buat pengesahan. Apa yang berlaku pada seminar yang lalu, pelajar masuk guna ID bukan ID KPM, masuk sedang cikgu mengajar, dah pukul 10 lebih. Jadi cikgu dah tak nampak dah, cikgu tak sempatlah nak sahkan tu. Itu sebabnya pada pukul, cikgu kalau sebelum mulakan kelas 15 cikgu akan berada di komputer, cikgu akan sahkan siapa nak masuk. Okey, jadi lain kali seminar akan datang. Cikgu pelajar yang nak gunakan ID sendiri nak masuk kelas cikgu perlu sertai lebih awal, 15 minit sebelum kelas, sebab cikgu perlu buat pengesahan. Jangan masuk di tengah-tengah cikgu mengajar. Cikgu takkan perasan sebab cikgu mengajar. Cikgu takkan perasan awak punya permintaan nak join kelas. Itu sebab tak boleh masuk tu. Kan? Jadi macam tu lah. Okey, baik. Jadi Amma, permintaan Amma ni sangat baik, sangat bagus Amma. Baik. Sebelum seminar yang cikgu buat tu, cikgu nanti dalam grup Amma, grup 5AB Telegram, cikgu ada artikel tentang kebat ni Amma. Okey, cikgu cuba Amma baca artikel ni dulu. Okey. Sebelum cikgu buat seminar khas menjawab soalan kebat. Okey. Cikgu bukan Izzat ke tanya? Izzat cikgu. Ya? Ijat. Kenapa Ijat? Ijat yang tanya. Ijat. Ijat tanya. Ada Ijat ke sini? Ada. Ada dia. Cikgu. Iya tanya cikgu tadi. Aizat ke Ijat? Aizat. Aizat, ingat Ijat. Aizat. Ijat cakaplah Aizat tanya. Okey, Aizat tanya pasal kebat tadi Syakir. Okey, macam ni lah. Yang tanya pasal kebat tu saya tak kisahlah siapa, bagus. Jadi cikgu akan masukkan satu artikel. Cikgu tulis artikel ni dan artikel ni mendapat ciapan ataupun Twitter ataupun perkongsian di seluruh negara sebenarnya. Okey, jadi ramai yang baca artikel cikgu ni, cuma awak je tak perasan. Okey.
Okey, tak apa, cikgu tunjukkan artikel ni tentang kebat. Okey, jadi baca artikel ni betul-betul. Cikgu akan kongsikan sebentar lagi dalam Telegram. Baiklah, kita tamatkanlah kelas kita hari ni. Boleh tak? Boleh. Boleh. Nasihat terakhir cikgu, okey, dan juga tolong sampaikan nasihat kepada pesanan kepada rakan-rakan lain. Baik, macam ni. Baik, kemungkinan besar dengan keadaan sekarang ni COVID-19 ni kita dah makin baik, kemungkinan kita akan kembali semula ke sekolah. Tapi tak tahu bila. Okey. Dan yang pergi sekolah pelajar tentang 5 saja. Tentang lain tak perlu kerana kepentingan peperiksaan. Jadi pelajar-pelajar bila tu kita tak tahu. Mungkin bulan 5, mungkin bulan 6, mungkin bulan 7, mungkin bulan 8. Kita jumpa. Cikgu tak tahu yang tu, tapi pasti insya-Allah kita akan kembali semula ke sekolah. Bila tak tahu. Yang pergi sekolah, yang kembali semula sekolah, cikgu dan murid-murid terkata 5 saja. Maka pelajar-pelajar okey. Jadi cikgu minta okey, pelajar belajarlah apa saja bahan yang cikgu kongsikan dalam grup Telegram. Okey, dan juga joinlah kelas cikgu dalam Google Meet ni. Yang tak dapat join ni pesan pada mereka tengok balik dalam Telegram. Kadang-kadang cikgu rakam ni, cikgu rakam ni. Okey, pelajar hari ni cikgu rakam dan cikgu akan muat naik dalam Telegram. Jadi pesan pada rakan-rakan cikgu, risau rakan-rakan awak yang tak ada respon ni. Betul ke dia belajar sendiri? Itu cikgu. Wallah malam cikgu tak tahu. Harap-harap macam itulah. Okey. Okey, jadi tolong sampaikan pesanan cikgu kepada rakan-rakan. Dan yang kedua, okey, pelajar-pelajar yang dengar seminar cikgu hari itu yang mengikuti secara langsung, okey, ramai yang menyertai hari itu. Okey, bagus. Okey, jadi ingat kertas 1 sekurang-kurangnya 1000 soalan sepanjang tahun. Soalan cikgu dah kongsikan dalam Telegram, betul? 1000 soalan cikgu dah kongsikan dan juga ada dengan kata kuncinya. Buatlah soalan itu. Kalau ada apa-apa nak tanya, beritahu cikgu. 10 PM cikgu dalam Telegram. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih al-kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.